Okey. Kita hari ni sambunglah dengan tamadun Cina sebab saya rasa semua dah habis pembentangan kan, kumpulan REE, betul tak? Kelas, boleh saya double confirm? Betul, okay, thank you Cik Nyi. Okay, so sebelum kita sambung yang tamadun Cina ni, ada sikit lagi daripada pandangan semesta sampai pencapaian. Ada apa kita kata soalan percubaan yang saya bagi kan pada kamu pada minggu yang ke-10 tu, di mana saya assign kan soalan tu kepada ketua kumpulan. So saya harap kamu dah on the way buat. So please turn in sebelum hari Senin minggu depan lah. Sebab saya kira nak buat ni macam belum buat, saya tengok Okay, ni mungkin dah buat, ada type sikit. Saya tengok Ihang punya ni. Sebab saya nanti minggu depan, sebab kita dah habis cover topik exam, test penilaian 3 minggu ni. So jadi minggu depan saya dah buat revision last lah Saya akan keluar tunjuk balik semua jawapan-jawapan kamu. Kalau tengok dekat sini, saya tengok format secara umum. Okay, kat sini boleh letak nombor soalan lah Soalan berapa? Soalan ni nombor 4, so letak soalan nombor 4. Okay, dalam satu perenggan pastikan, okay, kat sini saya nampak, sorry cikgu pinjam Ihang, tak apa, kalau yang first ni format tak betul, tak apa, kita belajar dia sebenarnya satu perenggan kena ada 2 ayat saja. So jika kamu banyak huraian ataupun ada panjang kamu punya ayat tu, boleh gabungkan ayat tersebut. Jadi ayat majmuk. Contoh kat sini saya pinjam Ihang punya ni. Soalan dia 5 akibat jika nilai kesopanan dan kesusilaan tidak diamalkan. So kalau nampak kat situ kesopanan dan kesusilaan, of course lah nilai-nilai adab, hormat kan. So jika benda tu tak ada, tidak diamalkan ataupun orang tak peduli, so jadi apa akan berlaku? So yang pertama, kehormatan terhadap orang ataupun nilai penghormatan terhadap orang lain ataupun pekerjaan orang lain akan hilanglah ataupun tidak diamalkan. Seseorang yang tidak mempunyai kehormatan terhadap kerja, dia tidak akan bertanggungjawab terhadap kesilapan sendiri manakala meletakkan kesilapan pada orang lain. Boleh. Kiranya macam jika dia terbuat, kira dekat dalam tempat kerja ni kita ada tata susila ataupun protokol etika pekerjaan yang tertentu. Jadi bila kita hilangnya rasa hormat, maka dengan tu nilai kesopanan tu tak dapat diamalkan. Tapi kalau nak lagi lebih detail pun boleh je. Macam contoh, jika nilai kesopanan dan kesusilaan tidak diamalkan, rasa hormat terhadap individu lain ataupun pekerjaan mereka tidak akan berlaku, yang akhirnya menyebabkan konflik dalam diri dan juga organisasi. Boleh. Okay. So dalam huraian dia kata sebab apa yang konflik tu berlaku, kerana seseorang tu tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan sendiri, kerana melanggar protokol ke ataupun tata susila di tempat kerja dan kemudian meletakkan kesilapan dia kepada orang lain. Boleh. Yang ni ada 2 ayat, betul lah ada satu ayat isi, satu ayat huraian. So yang kedua ni saya nampak ada panjang sikit. Tak apa, saya bantu untuk kamu macam mana kamu boleh combinekan ataupun majmuk, sambungkan ayat tu. Negara seperti Malaysia yang mempunyai masyarakat berkaum akan menghadapi situasi huru-hara. Setiap kaum mempunyai budaya yang berbeza dan perbezaan tersebut akan menimbulkan konflik. Jika nilai individu dalam masyarakat tidak akan mematuhi sama dan sebenarnya akan mempertikaikan budaya lain. Saya gabungkan ayat pertama dengan kedua. Saya cuba. Ni saya bantu tau, nanti yang lain kamu adjust Negara seperti Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum akan menghadapi situasi huru-hara apabila setiap kaum dengan budaya yang berbeza tidak diselitkan, tidak dilayan, tidak disertai lah.
dengan nilai kesopanan dan kesusilaan. Negara seperti Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum akan menghadapi situasi huru-hara apabila setiap kaum dengan budaya yang berbeza tidak tidak menjadikan nilai kesopanan dan kesusilaan sebagai teras kehidupan. Okay. Sebab apa bila huru-hara ni bila macam orang berbeza latar belakang mestilah kita kena hormat. Okay, latar belakang dia yang pertama, yang first tadi ni hormat ni dalam aspek kerja. So keyword dia juga hormat tapi kat sini hormat dalam kepelbagaian budaya. So ada perbandingan kat situ. Individu dalam masyarakat tidak akan menghormati satu sama lain, malahan sebaliknya akan mempertikaikan perbezaan budaya lah. Bolehlah penerimaan budaya lain. Okey. Sambung je. Yang akhirnya membawa kepada situasi yang lebih teruk. Okay. Di mana ataupun apabila rusuhan antara kaum akan berlaku. Negara seperti Malaysia yang punya masyarakat berbilang kaum akan menghadapi situasi huru-hara apabila setiap kaumnya dengan budaya yang berbeza tidak menjadikan nilai kesopanan dan kesusilaan sebagai teras kehidupan. Individu dalam masyarakat tidak akan menghormati antara satu sama lain. Nanti kamu betulkan ayat tu, tengok sikit grammar dia. Dan sebaliknya akan mempertikaikan penerimaan budaya lain yang akhirnya membawa kepada situasi yang lebih teruk di mana rusuhan antara kaum akan berlaku. Kiranya dekat sini macam dia tak menghormati lah. Nilai kesopanan kesusilaan ni macam contohlah paling senang tebus atau pantang larang kaum lain. Kita mesti bersopan santun dan bertata susila bila berdepan dengan perbezaan. Tetapi malahan dekat sini kita tak aware, kita tak peduli pun perbezaan pantang larang semua tu dan kita kemudiannya tak menerima. Okey, ataupun lantak dia lah, tak peduli. So jadi maksudnya kita tak ada sopan lah terhadap orang lain. Jadi dengan tu akan membawa konflik. So dekat bawah ni saya minta kamu teruskanlah nanti esei tapi buatkan satu perenggan tu satu isi dengan satu huraian saja. Okey, 2 ayat saja. Kalau panjang-panjang tu combinekan macam cikgu ajar tadi. Macam ni nilai kesopanan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan seharian. Okey, jika apa tahu yang akan terjadi, saya ambil yang ni. Terima kasih tahu kumpulan Yihang, tak apa je. That's why saya bantu ni. Jika kan kamu buat macam tu, sebab nanti pemeriksa dia akan ambil 2 ayat yang pertama. So jikalah macam ni kan jawapannya nanti, nilai kesopanan dan kesusilaan merupakan aspek paling penting dalam kehidupan seharian. Mungkin kita akan bagi satu, kita consider ni sebagai isi dia. Okay. Nilai murni tersebut akan memberi tanggapan pertama yang baik kepada orang lain dan akan mengelakkan konflik dengan orang lain. Sedangkan, yang ini hanyalah penyataan awal sahaja pelajar. So instead you boleh macam dapat 2, so you jadi 1. Dan sebenarnya jawapan dia bermula dari sini. Jika nilai tidak diamalkan, maka kestabilan ekonomi akan terjejas. So dia tak perlu pun dengan pendahuluan ataupun penutup sebenarnya. Okay. Kalau ni dia lebih kepada mana ekonomi terjejas, di mana konflik, di mana orang kata dalam hal ehwal kerja, masyarakat berbilang kaum tidak bersatu melalui nilai sopan santun. Dan dengan itu bila ekonomi juga terjejas maka pelabur tidak akan hadir dan akan efek pada perkara yang lain. Okay. Nanti adjust yang ni, gabung-gabungkanlah ayat dia. Boleh kumpulan Yihang? Ada dekat sana? Yihang ada? Yihang? Okey tak? Hai Yihang. Hai Yihang. Ada? Okey. Alright. So yang lain pun saya minta kamu hantar disebabkan kumpulan Yihang dia dah buat yang soalan nombor 4. Let me check. Kumpulan lain dah buat belum? Jika kamu, sebab saya dah show jawapan kan dan jawapan dia adalah betul dan baik. Jika kamu belum jawab lagi, okey, Chung Yi belum jawab, kumpulan Chung Yi. Tolong pilih soalan yang lain tapi masa real test tak apa je kalau sama, tak jadi masalah. You all tak perlulah bincang pun, ikut jawab mana. Tak apa, sebab yang ni saya tak naklah pelajar nanti dah tahu jawapan dia
Udah balik kan? So jadi kamu pilihlah soalan yang lain. Boleh kumpulan Hengdong dengan kumpulan Chungyi tadi. Boleh ambil soalan either nombor 1, nombor 2 atau nombor 3. Nombor 4 saya dah show jawapan kan. Right, boleh So can you please turn in sebelum hari Isnin depan. So nanti masa hari Jumaat saya akan, kelas kamu hari Jumaat kita test hari Isnin. Sempat lah. Saya akan show balik lah semua jawapan tu, kita akan bincang sama-sama. Okay. Jangan risau kalau markah tu tak okey ke ataupun macam sedang-sedang, sebab yang semalam saya semak pun ada yang dapat dalam 60 lebih, 70 lebih sebab tersilap tu lah. Ada yang terlalu pendek pula tulis, macam contoh dia buat 2 baris ayat je. Jangan, dia kena orang kata memperincikan jawapan tersebut atau detail answer lah orang kata. Di sini dah diberikan panduan juga lepas tu ada juga pelajar tanya, cikgu kalau saya ada 6 orang macam mana nak buat 6 perenggan boleh tak? Tak perlu, letak 5 je. Tapi kalau you assign 1 perenggan seorang, mungkin you bagilah 1 perenggan yang point tu mungkin agak susah sebagi 2 orang buat. Okay. Macam ni 5 kan. Yang macam tadi ada pelajar, macam contoh pelajar yang jawab ringkas. Contohlah dia kata sini sebab agama tu penting. So nombor 1 dia kata agama mengajar nilai sederhana. Contohlah dia jawab macam ni je. Lepas tu dia titik. Lepas tu ayat kedua dia pula nilai sederhana mengelakkan kita sikap berlebihan. Tu je. So 2 baris. Mungkin akan dapat 1, mungkin akan dapat 2. Okay, instead of you will get around 4 per paragraph because 2 isi 2 huraian. Okay, kadang kalau pemeriksa tengok macam dia sangat surface ataupun macam tak logik lah jawapan terlalu pendek macam tu, dalam 40% kan. So dia kena matang lah jawapan tu orang kata. Walaupun macam 1 perenggan tu 2 ayat saja, kematangan ayat tu. Nampak macam senang kelas tapi sebenarnya bila nak susun ayat tu agak susah. Faham kelas Dan ia adalah kerja berkumpulan. Jadi walaupun kamu buat, contoh kamu buat perenggan pertama dah siap, lepas tu kamu nak live. Contohlah sebab saya galakkan pelajar dalam satu kumpulan buat Google Meet. Macam contohlah sekarang kan So saya present kertas jawapan. Okay, contoh saya ketua kan, so saya present kertas jawapan and then kita buat point dulu dekat sini. Okay, lepas tu kamu dah invite members, lepas buat point, pastikan kamu setiap ahli tu main peranan lah dan type semua sama-sama sebab nanti saya akan klik history untuk check siapa yang ada contribute, siapa yang tidak. Okay. Tak boleh lah macam tu kan, kita kerjasama, lepas tu orang yang buat tu mestilah menggunakan sedaya upaya mereka, tapi ada pula salah seorang macam tak buat apa-apa. Free rider. Sebab ni markah berkumpulan tak naklah jadi macam tu kan, nanti sekarang ada argumentation dan sebagainya. So please buat kerjasama. Any question you nak tanya. So pastikan jawapan matang, panjang sikit tapi ni kena tulis dalam 2 ayat saja. Ada pelajar tanya juga, cikgu kenapa 2 ayat je cikgu? Sebab kita bagi masa 1 jam. Lepas tu lagi kamu nak bincang lagi. And then kita tahu kemampuan pelajar ni pelbagai sebab MPU diambil oleh semua program. Jadi ada pelajar yang ada kemampuan untuk tulis yang sangat bagus lah, esainya ada yang sederhana. So jadi tak apa kita bagi kat tengah-tengah. Right? Tapi skema jawapan tu memang boleh terima dalam kepelbagaian isi yang diberi oleh pelajar. Kita tak adalah nak macam kalau dia ni jawab panjang ni kita bagi lebih lah. Tak ada konsep macam tu. Kita ada skema dan juga justifikasi pemarkahan. Siapa yang left tadi tu? Masuk balik. Any question you want to ask? Kita punya test minggu depan minggu 13, sorry. Ada soalan? Tak ada Kita punya test 11 hari bulan April. Which is 8.30 malam kan. Okay, 8.30 kita hantar question 8 suku. So pukul 8 suku you standby depan PC. Kita akan letak semua ketua kumpulan dalam satu Google Classroom. I tak buat Google Meet sebab saya tahu kerja perkumpulan ni pelajar sendiri buat Google Meet. So, jadi saya sangat harap kamu punya kerjasama dan integriti lah. Nanti saya akan pergi juga ke satu-satu kertas jawapan. Contoh dekat sini nanti sebab saya akan kumpulkan semua ketua dalam satu classroom, nanti saya bagi dia punya kod dia atau saya invite sendiri. So saya akan buka satu-satu lah. Saya buka Chungyi punya, Hengdong, Yihang.
Nanti saya nak tengok dia punya perjalanan proses tu, saya akan tengok history, pelajar ni copy paste saja ke dan sebagainya. Okay? Tak ada soalan, saya akan teruskan dengan tajuk kita dalam tamadun Cina. Okay, sebelum tu, can you please raise up your hand so jadi saya tahu bahawa pelajar semua ada sama dengan saya. REE group 2. Hengdong, Zhuwen ada Z. Hengdong ada? Ho Hengdong. Yuh Iji. Dua ni mana ni? Hengdong ada. Iji mana? Tio? Hai Tio. Tio ada atau nak type kat sebelah boleh. Tio Iji. Tio Iji. 1, 2, 3. Tio Iji jangan tidur tengah-tengah hari ni dek. Tio Iji. Tak masuk, saya tak tik nama ni kan. Tak angkat tangan, saya tak tik nama ni nanti. 5, 10, 11, 15. Panggil Iji jap, someone. Tolong cek tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kalau, okay. Lama saya tak panggil nama satu-satu ni kan Okay, Hengdong ada tak? Tolong say yes. Lama saya tak panggil nama. Asyik pembentangan kan. Hengdong ada Okay. Lu Jiumin. Eng Hanjiang. Eng Wei Hong. Eng Melin. Hung Juwen. Okay. Kuah Ihang. Semua yes kat situ. Kuah Ihang ada. So Yan Chang. Ada sampai 2 dia punya tu. Okay. Tan Shin Shen ada. Yo Leong Ho ada. Ziyi. Oi, mana dia ni? Cikgu tak tik dululah. Wong Chun Yi. Wong Ka Shing. And then Yong Weng Liang. And Yong Chi. Kelas rap mana kelas rap? Okay, cikgu tinggal dulu 2 nama ni. Panggil 2 ni please. Nanti diorang masuk, suruh cakap dekat sini. Cikgu 2 ni dah masuk. Please, someone. Assistant ke kelas rap pun tidur ke apa. Ya Allah. Dah nak keluar balis macam main-main Okay, sambung. Tolong panggil 2 tu. Walaupun Tio Easy saya nampak nama dia dekat situ tapi dia tak respon. Now, dalam pandangan semesta kelas sebagai teras pembinaan tamadun, kita tahu bahawa tamadun Cina ni dia juga mempunyai pelbagai kepercayaan yang menjadi kita kata asas dalam pembinaan tamadunnya. Okay, yang pertama, macam mana konsep pembangunan tu berlaku apabila mereka percaya dengan kewujudan Tian ni yang basically bermaksud sesuatu yang di langit. Okay, boleh turun tangan dah yang lain. Ia adalah sumber kejadian manusia dan juga alam dan sebenarnya ia dapat menentukan nasib bagi dinasti atau manusia tu sendiri. Sebab apa? Dalam diri manusia ataupun insan ni ada unsur Tian. So jadi kita kata kebaikan yang ada pada diri manusia tu sebenarnya hadir daripada unsur Tian. Jadi kalau manusia buat salah ataupun buat kemusnahan, maka kira dia salah gunalah apa elemen Tian yang ada pada dia. Jadi dia akan hantar bencana sebagai tanda kemarahan. So that is bagaimana orang dalam tamadun Cina buat sesuatu tu kerana mereka termotivasi untuk berbuat baik agar dapat menjaga kemakmuran negara dia. So nanti kalau macam kata dia buat tak bagus, maka dia risau akan wujud mana-mana bencana seperti kemarau, banjir yang menjadi kesan kemarahan Tian terhadap tindak tanduk manusia. Cikgu tulis sini tolong cikgu panggil ni. Yihang assistant. Yihang, panggil Cik Yihang. 2 ketul ni, tolong call dia. Lama cikgu tak panggil nama kan. Yo Yiji. Dengan seketul lagi ketua kita iaitu Abel, siapa tadi?
Chia kan? Apa nama dia? Aku lupa. Chia kan? Chia kan? Chia. Chia pula. Chia. Kalau yang panggil dua ni, so masuk. Kalau masuk, so dia panggil cikgu. Now, tahu nanti kita akan explain into detail lagi di bawah Taoism. Sebenarnya Tao ni bermaksud jalan secara umumnya ataupun kesemulajadian alam, kesemulajadian manusia, sifat tabi'i manusia ataupun satu konsep prinsip agung yang mutlak atau Wanwu. Maksudnya hukum alam. Ada asal usul, ada sifat azali bagi sesuatu kejadian. Maksudnya manusia ni dia ada asal usul dia lahir dengan begitulah kejadiannya, lepas tu dia besar dan akhirnya dia akan mati. So apa kita kata proses tu adalah satu hukum alam yang macam manusia tak boleh paksa berubah kepada aspek yang lain. Dan dia sebenarnya mengajar manusia supaya dalam kita bertindak, dalam kita kelakuan kita ni, jangan buat sesuatu yang di luar daripada batasan kemanusiaan ataupun di luar daripada kemampuan kita. Because sometimes kita ni kalau nak decide buat pembangunan semua because we want others to look at us how. Kita nak orang lain tengok kita bagaimana. So, jadi bila kita tak mampu buat, so kita akan rasa rebel kat dalam. Okay? So satu lagi yang macam berkaitan aspek alam sekitar, bagi Taoism, bagi aliran Tao ni, dia macam anggap alam ni ada nyawa dia. Okay, alam bukanlah sesuatu alat atau mesin sahaja yang kita boleh pergunakan sesuka hati. Itu kalau orang barat. That's why diorang kalau sains teknologi ke, apa elemen pembangunan semua, diorang boleh utilize to the max everything in this world. Even though dia melanggar hukum alam, the nature law kan. So jadi dekat sini, dia nak sikap manusia ni yang ikut ikut kesesuaian pada manusia. Sebab manusia tu dah ada yang sesuatu yang mutlak dah. Kelebihan yang ada pada diri dia. So jangan paksa dia buat sesuatu yang dia tak mampu. Okay, next. Terusnya, jadi dengan perkara ni kan, sikap ini dia tak ajar manusia ekstrim dalam satu-satu tindakan. Mengeksploit alam, mengeksploit orang lain dan sebagainya. Next, Tai Chi ialah hakikat mutlak yang tiada batasan. Maksud di sini, kalau kita dalam bidang perubatan ke, dalam bidang pertahanan diri macam Tai Chi ni, atau senaman, kesihatan, atau seni feng shui, dia akan mempertembungkan elemen seperti yin yang dengan uzing, di mana akan berlakunya putaran yang digelar pergerakan Tao. So dalam pertembungan yin yang ni dengan uzing, dia nak pastikan manusia ni ada semangat ataupun ada tenaga yang hadir dalam diri dia. Okay? So jadi keseimbangan yang berlaku ni adalah pertembungan antara logam, kayu, air, api, tanah dan berputar bersama-sama dengan gerakan yin yang. Contohnya saya ambil lah dalam pencapaian bidang perubatan tamadun Cina. Okay? Perubatan tradisional. Example class, kita tak sihat, so jumpa dengan tabib Cina. So dia akan check semua kan, so dia akan ada bacaan dia. Kalau badan kamu rasa panas dan dia akan hadirkan dengan elemen yang sejuk. So jadi dengan tu dia bagi nasihat, okay makanan macam mana, tempat tinggal, situasi persekitaran kamu yang macam mana akan sesuai untuk reduce rasa panas. Okay. So kalau dalam seni bina feng shui bekerjasama juga dengan elemen bagua. Yang mana kamu kena tahu susun atur rumah tu yang sesuai untuk hadir tenaga chi dalam diri tu kan. So jadi dengan tu dia akan hasilkan satu community yang produktif. Right? Yang produktif, yang ada semangat dalam melakukan suatu tindakan. That's why lah pandangan semesta ni walaupun bagi tamadun Cina ia adalah elemen yang tidak nampak, metafizik orang kata, tapi memberikan satu kesan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Okay? Next and last sekali adalah Chung Yung. Ini yang pandangan semesta secara umum. Chung Yung adalah nilai sederhana, sifat yang mulia, tak terlebih atau tak terlalu kurang. Meaning that kalau hari ni kita practice the Chung Yung ataupun nilai sederhana, now we are in the phase where in the global age, in the modern world, okay, everything from Western mudah untuk sampai ke negara kita. So at first actually kita usaha sama yang dalam bidang teknologi, ekonomi saja kan. Tapi bila
dunia terbuka luas and our communication juga jadi borderless. So everything daripada luar bawa masuk. So at first kita nak ambil teknologi je, lepas tu kita pergi ambil semua kelas. So ini kita panggil sebagai the neo-colonization ataupun penjajahan era baru. Instead of we want to take hanya beberapa part, kita ambil semua, this is sesuatu yang tidak sihat. Kita membenarkan semua daripada barat walaupun bercanggah dengan elemen agama ataupun tradisi kita. Faham kelas? So kat Malaysia kita ada variety of religion kan, dan kebanyakannya mengajar kesederhanaan. Jangan buat sesuatu teknologi yang menyusahkan manusia, yang jauh daripada agama kamu. Right? So, jadi bila perkara tu datang, macam mana kita nak pastikan kita moderate kat tengah-tengah? So kita kena pastikan teknologi yang kita ambil, pembaharuan yang kita ambil tu disesuaikan dengan local needs ataupun keperluan tempatan. Okay, kalau aku buat ni pembangunan ni sesuai tak dengan agama yang diajar oleh nenek moyang aku, okay? Ataupun agama aku yang asal, ataupun sesuai tak dengan tradisi budaya nenek moyang dulu. Okay, sebab aku nak menjaga identiti aku juga sebagai orang Malaysia yang berbilang bangsa. Right, so kita akan think that one. Jadi kena sesuaikanlah teknologi baru, pembaharuan dan sebagainya. Dan kita tak adalah pula nak tolak semua kan. Macam contoh, okay, ini kita panggil, kalau hubungan etnik kita panggil ethnocentrism. We think that our community is the best one. So kita tak perlu nak depend pada pembaharuan daripada luar. So tak boleh. Maksudnya kita terlalu terpurang ke belakang. Tak nak pembaharuan. Susah lah. Now we are in the phase of kita kata industry 4.0. Takkanlah kita tak nak guna industri yang baru kan. Mestilah kita nak up to date. Bila buat karangan nak duduk sama tinggi dan sama taraf dengan negara luar. So takkanlah kita tak menerima, right? So jadinya kena kat tengah-tengah. Not too extreme but not too inferior with the new changes. Next, seterusnya ialah kita pergi kepada falsafah. Ini satu-satu falsafah dalam teras pembangunan tamadun Cina. Double check now. Okay, boleh tak raise up your hand semua yang ada dekat sini? Okay, thank you Leong Ho, Melin, Yan Chang, Ihang, Juwen. Chung Yi mana? Dah tidur dah, Wang Chung Yi. Han Jiang. Sudahnya dah hilang pula. Yiji mana? Yiji sudah masuk balik. Ada pun Yiji. Gimana Yiji? Tandas? Yiji gimana? Tidur? Panggil ni. Okay, tak apa. Okay, panggil seorang lagi ni. Cia dah masuk belum? Class rep. Aduh. Mana abang ni weh? Korang punya ni cakap dengan dia. Cikgu kata you are really betul-betul welcome Yiji. Very very important person. Sebab VIP selalu datang lambat. Check dengan dia, cuba. Ihang dapat detect dia tak? Dia kat mana? Ihang? Hai Ihang? Dapat detect? Dapat call tak? Atau dia tak pick up ke? Kesian assistant. Ponnya. Ihang kalau ada any idea pasal dia tolong type kat sini. Kesian. Teringat pula anak saya anak saya apa nama selalu masuk kelas awal kan. So selalu cikgu dia, so dia sekolah asrama harian dan ada bila masuk kelas yang ada budak sekolah harian dengan asrama So jadi nanti dia akan jadi, dia kena tanyalah kalau kawan-kawan lain tak ada kan, mana kan. So dia pun dah naik fed up dah nak jawab. Sebab dah bagi tahu tapi scene saja tapi tak masuk kelas kan. Macam tu lah kan kita. So semua kena tanggungjawab lah. Okay, mungkin dia busy kot tak apa. Class rep busy sangat. Okay, kita teruskan dengan agama dan falsafah. So number 1, Confucianism. Founder is Confucius. The title of the book which is written by Confucius is Lun Yu atau Analecta. So dia ada banyak lagi kitab yang dihasilkan macam The Book of Orders, The Book of Music. Dia ada 5 tau. Tapi salah satu terbakar kalau tak salah The Book of Music. Yang tu diorang kata dibakar masa zaman kempen pembakaran yang dibuat masa dinasti Qin. Diorang kan macam rival kan. So antara elemen yang ditekankan adalah falsafah, pendidikan dan sosiopolitik. Dan apakah yang menjadi teras dalam pembangunan yang bermatlamatkan kebahagiaan hidup atau kesejahteraan adalah adab dan akhlak. So kiranya dia nak semua rakyat ni well behave dengan sikap belas kemanusiaan, bertata susila, taat pada ibu bapa. Okay?
So dia nak yang keamanan tu dia dapat daripada adab dan akhlak. That's why pendidikan tu berteraskan moral tu paling utama. Dan di sini kalau kita nampak peraturan yang dicipta oleh manusia tu sendiri dalam satu kelompok masyarakat. Now I want to differentiate ataupun membandingkan antara Confucius dengan legalism. Sebab both this, previously kita ada macam soalan yang kita pelajar kena bagi fakta, soalan kedua adalah pendapat. But this time sebab 1 hour, kita dah jadikan dia soalan pendapat saja. So macam kita ada minta pelajar cerita pasal Confucius dengan legalism, buat perbandingan. So pelajar kadang-kadang keliru. Kerana kedua-duanya adalah peraturan yang membezakan Confucius adalah the rules ataupun undang-undang which is formed by the majority people. Okay. But legalism of FA ataupun aliran undang-undang ni dia ada authority, undang-undang dan kaedah penyelesaian ataupun kaedah justifikasi terhadap satu isu. So jadi undang-undang yang dibuat itu adalah dicipta oleh ketua ataupun kita kata pemerintah. So sebab tu dekat sini tolong highlight kuasa pemerintah ke atas rakyat. Dia ada elemen sosiopolitik juga, maksudnya peraturan dalam sistem pentadbiran tu ada. Cuma bezanya yang ini the rules which is formed by single leader ataupun majority people follow one leader. Yang ni all the people they form the rules, they follow the rules and decide on the rules. So this is democratic in nature, but this one is autocratic in nature. Maksudnya kemutlakan bagi ketua. So by hook or by crook, you must follow. Yang ni kita boleh bargain lagi. Okay, nak pastikan kita decide sama-sama. Nak pastikan kebahagiaan dalam komuniti kita, apa pantang larang ada arsam yang kita perlu buat. So, kalau yang ni, leader terus decide dan you follow. Tak ada nak bargain-bargain semua. This is under Dynasty Qin Act for example. Sebab dulu masa zaman penemuan legalism ni, China bawah era kemarau, ada peperangan. So jadi diorang dalam keadaan tertekan tu, apa kita kata kira kan macam kita dalam situasi tekanan, so kita nak satu decision yang firm. Right, so that's why legalism ni applicable lah masa era tersebut. Masa perang yang lelaki, diorang semua kena pergi perang. Tapi masa zaman aman, diorang semua kena pergi bercucuk tanam. So tak ada masa rehat pun. Okay, so itu disiplin yang diamalkan dalam falsafah legalism. Now, in the middle one, which is Taoism, tadi dia cerita pasal Tao tadi hukum alam kan. The founder is Lao Tzu and Chuang Tzu, and then dia ada aliran agama dan falsafah. And kitab pegangan is Tao Te Ching. For them, kalau dalam pentadbiran ke dalam pembangunan ke, jangan buat sesuatu yang melanggar hukum alam. Itu je. Contohlah kan, that's why orang kata kalau macam peperangan atau macam kolonialism kan, the conquest of other territory, for the superpower, yes, they become the hero, the hero of the world. So dia jadi superpower, dia jadi kuasa besar because kejayaan dia kan. But actually dia telah menyebabkan kesengsaraan bagi pihak yang lain. So it's not good. Okay? Kamu buat sesuatu tu kamu tak seimbang. Dia kaya-kaya kan. Yang ni sengsara. Faham bagi mereka layak untuk melakukan penjajahan sebab mereka nak bawa kemajuan diorang kata sedangkan pada pihak mereka sahaja. Dan like yang kedua ada lagi lah, dia kata yang ni macam tak suitable sangat, tapi adalah pendapat tu dia kata orang yang mematuhi pentadbiran dan peraturan yang berlebih-lebihan sebenarnya mereka ni berpura-pura je. Tapi memang betul pun kadang-kadang kan, macam kita contohlah negara suruh kita bayar tax. Lepas tu kita tax tu macam contoh tax perniagaan, tax daripada gaji, tax pada makanan semua kan. Bila kita beli makan McDonald's sikit ada kena tax. Lepas tu kita bising-bising mahal ni tax. Tapi kita bayar juga. So keadaan ni boleh menyebabkan kita rasa tak ikhlas, kita rasa rebel. Tu pasal kadang ada rusuhan dan sebagainya. Right class? Because terlalu macam memaksa manusia buat sesuatu di luar kemampuan. Ada hijack. Tutup pintu. Next ialah Mozi atau Moism. Mozi yang ni lebih kepada kebajikan. So istimewanya bagi Mozi dia lebih tenang. Lepas tu dia tak suka peperangan. So when you face difficulty, so the last result adalah
sikap kasih sayang dan kecintaan terhadap orang lain, keprihatinan kamu terhadap orang lain. So jangan buat satu penyelesaian kat hujung tu adalah peperangan. Jangan pilih peperangan sebagai jalan yang terakhir. Okay? Untuk keamanan, pastikan kita aware tentang orang persekitaran kita. Okay? Buat charity kan, bantu orang yang dalam kesusahan. Kalau diri kita susah, jangan pula macam tak buat apa-apa. Sebab ia bermula sebenarnya daripada diri kita. So kena bijak mengubah nasib diri. Kena usaha dan sebagainya. Lepas tu bersikap rasional dalam tindak tanduk. Ilmu tu is number one. Jadi kalau buat decision tu, pastikan apa kita kata orang lain pun bahagia. Sayangkan orang lain. That is Muslim. Lebih kepada kebajikan. Buddhism asalnya agama lah daripada India. Bila hadir ke China, dia pun menjadi satu sistem keagamaan yang mengalami proses pengubahsuaian disesuaikan dengan budaya tradisi China. Lepas tu satu lagi teras dalam falsafah dan agama tamadun China adalah Islam. Walaupun tak menyeluruh, tapi beberapa kawasan seperti Guangzhou dan Zen, kita tahulah kehadiran Islam tu melalui jalan darat, jalan laut, jalan sutera semua tu melalui perdagangan. Jadi dia juga banyak meningkatkan bidang pembangunan sebab berlakunya macam hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, and then of course cara hidup yang berteraskan Islam kemudiannya telah menghapuskan beberapa penindasan dan sebagainya lah. Pengaruh teknologi daripada dunia Islam juga dibawa ke tamadun Cina masa dinasti Yuan, dan hubungan diplomatik berjalan dengan baik masa dinasti Ming apabila Cheng Ho telah membuktikan kepada dunia dia berjaya mengelilingi dunia dan berjumpa dengan banyak kerajaan. So that is antara peranan pandangan semesta dalam tamadun Cina. Now, dalam politik pula kelas, macam mana dia memberi kesan terhadap sistem pemerintahan ni, iaitu dalam dinasti. Kalau dinasti tu dia ikutlah, dia teras dia, kalau dia berteraskan undang-undang ataupun aliran FA, dia mesti macam akan pastikan setiap decision yang dia buat tu by hook or by crook rakyat kena follow. So mesti tegas. Okay? Disiplin ketegasan nombor satu. Lepas tu kalau dia dinasti tu follow Taoism, so dia kalau nak buat decision, dia pastikan adalah manusia tu mampu untuk buat dan tak melanggar hukum alam. Tak terlalu ekstrim dalam tindakan. Kalau Maoism lebih kepada kebajikan. Right? Dan yang terakhir Confucianism lebih pada akhlak. Nak pastikan negara tu smooth, dia perjalanan dia, rakyat tu mesti beradab sopan dulu nombor satu. Right. Okay, that is pandangan semesta. Now kita pergi second last, which is pencapaian dan sumbangan. Boleh percaya ke semua ada dekat sini? Baju yang Chang angkat. Okay, bagus. Sana-sana semua ada boleh angkat tangan atau say yes ke? Tapi saya percayalah you all. Semua kat college ke dekat rumah ni? Kat sana internet okey tak? Sebab semalam yang saya tahu ada lama juga connection tak bagus dekat college. Now, okay, number one, kita pergi dekat sastra. Sastra salah satu adalah puisi. Puisi ni ada dua jenis, iaitu Shi Jing dan Chu Qi. Tengok kat YouTube ni. Shi Jing dan Chu Qi ni adalah dua jenis puisi yang berteraskan bahasa Cina klasik ataupun tradisional Cina. Macam ni, Shi Jing dan Chu Qi. Benda iklan lah kan. Okay. Classic poem of all of Chinese history. Basically, this is the first poem that students learn when they begin to study classical Chinese. That doesn't mean it's the best ever, but it is one of the most classic textbook examples of Chinese poetry. Written in the Tang Dynasty by poet Li Bai, this poem is called Ye means night and Si means think. So we can translate this title as Thinking on a Quiet Night. Now, let's take a look at the first line. 床前明月光. 床 means bed, and 前 in this context means in front of. And the Chinese put the character describing position after the character for the thing they're describing the position in relation to. So 床前, literally bed in front, means in front of the bed. Next we have three characters, 明月光. So 明 means bright. Yue means the moon and guang means light. So these three together mean bright moonlight. Thus, the whole line means in front of the bed there is bright moonlight.
Now, for the second line, 疑是地上霜. 疑 means to suspect, and is the same 疑 as in the modern Chinese word 怀疑, to suspect. But we're not talking about suspecting a bad thing here. You could also translate it as seems like, which in modern Chinese is 好像. Okay, so kiranya dia nak nyatakan dekat sini bahawa dalam puisi ni sebenarnya menggunakan bahasa Cina klasik. Kalau hari ni kita guna simplified Chinese writing kan, yang macam dia direct saja. Tapi kalau yang lama punya dia indirect. Secara penulisan pun kena baca betul-betul, sebab kalau kita direct translate macam tu dia tak jadi bawa maksud yang betul. Dan sebenarnya dia ada simbolik lagi daripada dia sebut tadi di depan pintu, di depan tingkap ke apa ada bulan yang cerah dan sebagainya. So dia ada lagi hidden meaning dia. So itulah antara sastra awal. Lepas tu kita ada juga macam prosa klasik ni zaman Han. Lepas tu drama macam kita tahu kan ada pementasan kan, pementasan drama dalam tamadun Cina. Macam contohnya apa kita kata, kita panggil apa dalam Cina saya lupa dah, ada itu pelajar buat pembentangan ni. Opera. Apa dalam tamadun, apa dalam Cina panggil kelas? Dalam bahasa Cina? Oh, yang persembahan teater Cina tu. Please help me. Opera Cina tu. What is in Chinese? Lupa lah, aduh. Apa dia? Siapa tahu ni? Atau you all tak tahu ke? Yang ni, persembahan opera Cina. What is in Chinese? Boleh type kat sebelah tu kalau tak nak buka mic. Hello. Ada orang tak ni? Thank you Chung Yi. How to pronounce in bahasa? How to pronounce? Type kat bawah ni. Thank you Chung Yi. Jingzhe. Okay. So betul tak saya sebut? Jingzhe. Jingzhe. Okay. Masa kecil-kecil dulu memang ada lah selalu persembahan ni dekat kampung. Saya duduk kat Tanjung Mali. Oh ya apa weh? Bukan tu. Mana ayang ni? Selalu kan macam apa kita kata, dia ada pesta dia lah macam tu. Tapi sekarang dah tak banyak sangat. Okay? Jadi dalam persembahan ni sebenarnya ada juga yang dia tonjolkan puisi-puisi lama, prosa klasik lama, kan teater lah teater dalam tamadun Cina. So antara lain juga yang dibawa adalah drama-drama lama. Antaranya yang kita tahu dua penulis yang terkenal ataupun dua tokoh terkenal drama Cina ni adalah Wang Shifu dan Quan Hanqing. Wang Shifu, okay, this is the man, and then another one is Quan Hanqing. Wang Shifu ni story yang paling terkenal is the story of the Western Chamber. Quan Hanqing. This is the guys, right? Dua ni lah yang paling terkenal. And then dalam kita kata cerita rakyat ataupun cerita-cerita fiction, antara yang terkenal ada 5 iaitu Song Kuo Yan Yi, The Hong Lomong, Shui Hujuan, Xiu Ji and Jin Pingming. So kalau dalam persembahan drama, filem banyak kita nampak cerita the story of the Three Kingdom ni, the Song Kuo Yan Yi and also the Xiu Ji ataupun the Journey to the West. Macam Jin Pingming ni kan, dia adalah satu cerita yang agak kontroversi. Saya rasa kamu pun tahu ada unsur-unsur seks sikit, lepas tu ada hamsab-hamsab sikit. But don't take yang negative side tu lah. Dia sebenarnya adalah satu sindiran ataupun sinis ataupun kita kata teguran secara tidak langsung kepada masyarakat. Sebab benda tu memang berlaku. Jadi dia lakonkan, dia ceritakan kembali dengan maksud yang tersembunyi, tapi kita kena faham dan bukan cerita tu saja-saja suka dia ada maksud-maksud yang tertentu. And then macam the story of the Three Kingdom, yang tu ada pasal konspirasi, plan dalam pembangunan, dalam kepahlawanan, semangat nasionalisme kan. Apa nama kita kata, politik. Dalam cerita ni kalau tengok dekat YouTube ni ataupun television, banyak sangat dia punya episod dia, berpuluh-puluh episod. Bukan berpuluh-puluh, beratus saya rasa episod dia. And karakter dia sendiri pun ada beratus karakter, dalam 200 lebih karakter.
Lepas tu satu lagi The Journey to the West. Yang ni agak kelakar tapi cerita dia pun mempunyai nilai yang tertentu seperti persahabatan, kecekalan, jangan mudah tertipu. The three characters yang main characters yang ada 3 tu, which is the monkey, Kinzei, and also another one is ikan. Betul tak kan? Siapa pernah tengok cerita ni? Okay. Kalau dekat Netflix, saya pernah tengok juga dekat Netflix tu, tak tahulah yang tu ke yang ada ikan besar tu, ni kot. Okay, lain masa lah kita tengok Alright, next is apa lagi cerita macam apa nama Hong Lau Mong tu. Yang tu cerita pasal wanita lah, macam sedih sikit. Ini baru betul. Okay, merupakan varian di tempat Beijing. Okay, let me click. This is the Chinese opera tadi. Chinese opera. Okay, thank you. Siapa nama Chunyi tadi. Okay. Yang ni apa varian dia atau rasa jenis dia lah yang lain dekat Peking ataupun Beijing. Alright. Tapi nak apa nama persembahan ni dia memang makan masa sebab solekan dia semua kan dia mengambil masa yang panjang. Tapi hari ni susah. Siapa pernah nampak macam zaman sekarang ni ada lagi ke tak? Jarang kan macam saya masih kecil-kecil dulu memang banyak lah memang selalu ada persembahan ni So kita pun selalu tunggu juga. Kalau saya stay dekat kampung saya dekat Tanjung Malim kan. So kita selalu pergi tengok, tunggulah benda tu kan. Nampak lepas pasang kemah je kita dah tahu dah mesti dia nak ada persembahan ni kan Tapi sekarang dah tak nampak sangat, jarang Next ialah what else? That is dalam sastra. Cepat masa habis ni. Okay. Sains teknologi, kita tahu bahawa tamadun Cina memang terkenal dengan penciptaan kertas, percetakan, bahan letupan dan juga kompas. Dan sebenarnya kita kata negara lain juga turut terkesan kerana mereka juga bila pendidikan, percetakan ilmu-ilmu kitab-kitab ni kan, pembentukan perpustakaan semua. So tamadun Cina memainkan peranan besar sebab dia mencipta mesin percetakan tu yang diguna pakai juga oleh tamadun luar. Lepas tu dalam bidang lain, pertanian, seni bina, seni tenun. Of course Melaka dulu kita ambil banyak sangat seni-seni daripada tamadun Cina pakaian dia, tenun, tekat semua tu. Pelombongan masa zaman penjajahan banyak pinjam teknologi pelombongan emas dan bijih daripada tamadun Cina. Lepas tu seni yang lain adalah seni muzik klasik, selalu dipersembahkan di istana dan semasa musim perayaan ataupun agama. Plus, let me ask you, what are some apakah antara jenis-jenis muzik dalam tamadun Cina? Bagi saya bagi 3 sebab yang ni saya rasa semua orang tahu, which is erhu, guzheng and also pipa. You bagi yang lain. Yang ni saya dah bagi 3, you boleh type kat sebelah tu, nak banyak-banyak pun boleh. Kumpulan saya apa yang buat pasal orkestra Cina ni. Hari tu diorang ada cerita semua sekali alat muzik. So, saya bagi contohnya, number 1 is erhu. Okay, you can type also dekat situ jenis-jenis alat muzik yang kamu tahu. Yang saya bagi kat situ 3 saja, you bagi yang lain. Tulis yang dalam bahasa Melayu supaya nanti saya boleh copy letak kat sini. Contohnya ialah erhu tadi kan. So this is erhu yang bunyinya sangat-sangat merdu. Tengok orang Melayu main. Betul ke main? Banyak orang cakap ini sedih je. Macam kalau main lagu pun lagu Ni dia apa kita kata cuba dengar ni.
next here is the guzheng. Okay, betul kan? Okay, this is the Z. Saya ambil terus kat sebelah. Baik, kat bawah ni apa lagi alat muzik lagi? Semua tak ingat dah. So this is the Z. The Z is kind of flute lah atau serunan. Okay, lepas tu tadi kita ada pipa kan. So pipa ni is like apa tu? Macam gitar. Okay. Tapi gitar dalam tamadun Cina ni pun ada banyak kelas, ada banyak jenis. So this is one of it. Kita putar pipa. Okay. And then we have like this. This is another type of guitar, which is they called yerkin. Okay. This is yerkin. Sikit minit dia. And then okay. Ataupun the moon guitar. And then we have like yankin. Pernah nampak kan? Aku tanya korang aku yang tulis pula kat sini sorry, macam ni je dia babe? Macam ni kot. Siapa tahu macam ni je dia ni? Yankin. Yang ni. So this is yankin. Okay. Thank you Handong. Tu dia saya tunjuk Hankin. Thank you. Ada pun orang bagi jawapan. Okay, what is yang macam trumpet tu? Yang macam trumpet dia pendek sikit. Apa benda tu? Apa dia? Yang satu lagi dia macam alat muzik dekat Sarawak. Ni nama dia adalah sona. Sona is like macam trumpet tapi dia pendek. Betul kan? Kita dengar. Okay. Okay, saya nak tunjuk satu tapi saya tak ingat apa dia punya alat muzik, but it looks like something one of the instrument dekat Sarawak which is we call sompoton. But in Chinese pun ada, dia warna hitam. So ini yang dekat Sarawak kita panggil sompoton. Okay, please tell me what is in Chinese this one. Nampak tu sama tapi tak sama. Okay, what is this kind of alat muzik yang kita panggil dalam Cina? Apa tu? Okay, thank you Chung Yi. Tadi saya tunjuk sona yang apa tadi, apa tu? Yang macam trumpet tu kan. Now, what is this? Yang macam, this is sompoton in Sarawak But in Chinese, apa benda ni? Siapa tahu? Apa saya ingatkan juga. You. Shin kata you. I try type you. Okay So, yes, okay, this is you ataupun sheng kan? Atau panggil sheng. Buat dia sama kan tapi tak sama sangat. Alright, so that is antara alat-alat muzik dalam tamadun Cina. Sebenarnya ada banyak lagi kelas. Cuma kita je lah yang macam kadang tu tak berapa pasti apa dia kan Kita pernah dengar tapi kita tak tahu yang mana satu. So next is kaligrafi. So kaligrafi ni melambangkan kita kata sikap ataupun karakter bagi si penulis ataupun maharaja yang menyampaikan utusan. So kalau kita nampak dalam tamadun Cina ni, dia punya teknik penulisan, number one, kita perlukan kesabaran, ketabahan dan kreativiti. Sebab apa? Disiplin. Nak pegang pen, nak pegang pensel, dia punya apa tu? Berus itu pun kena tenang, kena tegak macam tu, kena lembut, tak boleh kasar-kasar, right?
Lepas tu bila kita nak tulis tu pula dia ada banyak teknik ataupun stroke dia. Okay. So jadi perkara ni macam dia mengajar jugalah kesabaran dalam diri semua. Itu pasal dia menentukan karakter bagi si penulis. Ada tak dekat sini yang mahir menulis kaligrafi? Siapa kat sini yang pandai tulis kaligrafi? Tak ada? Ni kos apa ni? Yihang. Yihang. Kau pandai Siapa mana dia? Yihang. Yihang betul ke ni? Betul ke? Shen. Dia pandai kaligrafi. Betul Yihang. Mana Yihang? Wah Yihang. Pernah latih. Tu Tiong Liong Ho kata. Shen pun pernah. Mari kita test dekat dia, suruh dia tulis satu. Buka Jamboard, lepas tu dia tulis. Boleh? Siapa Yihang and siapa nama tadi seorang lagi? Chin Shen. I bagi you, I suruh kamu sebab hari tu saya dah ajar Jawi kan. Saya ajar kaligrafi hot. Shin know how to write. Okay, let me saya banana tak pandai kaligrafi, tipu lah. Okay, I bagi satu. How to use the whiteboard in here. Start a new whiteboard. Tak pernah guna. Kita try lah, babe. Yelah, Jamboard lah ni. Okay, I give you, okay saya bagi semua kat sini boleh edit. Mungkin ramai kan yang boleh buat. Okay, can you see my screen? Let me stop presenting this one first. Okay, now. Yes, Cia dah masuk. Cia, kau baru masuk, Cia. Masya Allah. Mana dia? Dah, saya dah send kan? Semua boleh buka kan? Betul tak? Halo? Boleh buka tak? Semua masuk. Okay, now kita panggil seorang yang siapa tadi? Shen jangan malu-malu. Sila tulis atau seorang lagi tadi Syed. Okay. Okay, saya letak kat situ. Tolong masuk kat situ, lepas tu kamu tulis. Yihang. Cuba. Perkataan dia, siapa buat tu? Hebat. Siut. Siapa yang tulis tu? Ni siapa? What's that? Tengok. Buat je. Biar je lah. Betul lah tu. Tulis. Boleh. Ataupun you all nanti boleh pergi dekat yang page-page sebelah ni, kita tengok. Tadi tu dah cikgu nampak tadi. Oi, tulislah balik. Atau you boleh guna brush yang ni. Brush yang ni kot. Highlighter. Ambil warna hitam. Tadi saya nampak cantik je tadi tu. Babe, kalau aku yang tulis aku tak tahu ni. Buat cepat dekat. Cepat. Nak ambil masa ni. Ong Melin. Leong Ho, faster. Cepat cikgu. Leong Ho tulis tadi kan? Leong Ho, once again. Do it again. Cepat. Thank you. That is siapa? Siapa yang tulis? Leong Ho. Apakah perkataan yang dia tulis tu? Okay, kesian dia. Saya faham. Kalau tulis pakai apa benda ni agak susah sikit. Melainkan kita guna pen. Tapi kita try, kita tengok. Okay. Okay. Dia kena macam tu pusing lagi. Okay, ini apa dia punya bunyi? Boleh someone tolong typekan dekat sebelah tu sementara Leong Ho ni. Ni muka orang ke apa Atau someone nak letak next page, nanti saya pergi pun boleh. Kat next page siapa yang buat, boleh je. Siapa yang nak sambung buat kat sini, saya boleh tengok nanti. So kita belajar. So what is this? Leong Ho, apakah bunyi bagi perkataan ini? Atau someone boleh type kat sebelah. Okay, tak apa, kita bagi dia buat dulu. Ni nak nama apa jangan perkataan bukan pula. Pastikan perkataan yang betul lah So cikgu pun nak belajar jugalah. Siapa lagi? You all boleh je kalau nak buat dekat muka surat yang kedua. Okay. Sambil-sambil tu kita pergi juga kepada pencapaian yang lain sambil kita tunggu Leong Ho tulis, iaitu bahagian seni lukis. Seni lukis ni adalah berkaitan dengan puisi dan kaligrafi juga. Sebab apa bila dilukiskan,
Maka kaligrafi tu selalunya disertai sekali dekat situ dan what we call mengandungi pelbagai simbolik ataupun maksud bagi lukisan tersebut. Selalunya berunsurkan alam dan berkait rapat juga dengan falsafah dalam kehidupan. Selalunya dia menghubung-kaitkan antara hubungan manusia dengan alam. Kesian Leong Ho susah payah dia nak tulis macam tu. Tapi kalau pakai brush lagi baiklah hasilnya. Oh, hebat kau Dulu kerja dekat mana ni? Kaligrafi. Okay, Leong Ho. Dah siap ke? Dah. Leong Ho? Is it okay, Leong Ho? Panjang lagi ke ni? Tak apa, buat dulu. Okay, Leong Ho bagi tahu, tulis kat tepi sana tu, dekat chat box tu, apa maksud bagi pernyataan tersebut ataupun perkataan tersebut. Leong Ho boleh buka mic. Leong Ho boleh buka mic. You bagi tahu apakah maksud bagi perkataan tersebut. Dan you tunjuklah, okay, ni apa. Hai Leong Ho. Bagi dia. Bagi tahu apa dia tu. Mana orang dia ni? Hello brother. Dah habis dah tu kan? Okay, what is the meaning of this sentence? Atau siapa-siapa yang tahu apakah maksud dia tu boleh tulis dekat bawah tu. Hello? Hai. Semua orang tengah menulis ke? Ini dah panjang ni. Oh, ni ada seorang lagi ni. Yang ni cepat betul. Yang ni siapa yang buat? Tapi yang ni tak guna brush dia lah So, yelah kalau kita guna brush dia memang lagi cantik lah kan macam ni. So, okay, yang ini apa maksud dia? Leong Ho. Bagi cikgu. Boleh je buka mic. Hai Leong Ho. Oi, dia dah tulis bagi masuk kat sini atau you can write lah juga kat bawah ni. You tuliskan. Maksud apa? Type. Yang ini pun sama. Siapa yang buat yang ni? Siapa owner dia yang ni? Orang ni lah kan. Bubuk dia nama. Nah, maksud dia apa? Tulis kat situ dengan seorang lagi kat sini. Siapa yang tulis yang ni bagi tahu saya maksud. Jangan main-main dengan saya. Lagi aku bagi letak maksud lain sekarang. Lagi. Cepat. Siapa yang tulis yang bahagian ni? Please. Mana ni? Ayo, mana ni? Cepat. Oh, perempuan. Terima kasih. Siapa yang buat ni? Yang ni siapa? Lelaki. Thank you. Okay, bagus. How to pronounce in Chinese yang ini? Perempuan, lelaki. Yin and yang. Macam New high. Nine, high. Okay, terima kasih. Siapa ni? Siapa yang menulis ni? Tambah markah dia sikit. Siapa yang menulis tu? Siapa yang tulis tadi tu? Is it Yihang? Yihang kan? Betul, Yihang yang tadi yang tulis. Okay, yang Leong Ho tadi, ini kekosongan adalah kelucahan. Masya Allah. Aduh. Maksudnya apa? Ada hidden meaning tu kekosongan. Kau diam-diam, kau buat perkara tertentu. Okay, maksud Heng Dong. Ini adalah nama lah. Betul? Yihang yang tulis ni kan? Okay, terima kasih. Apa maksud simbolik ni? Kekosongan adalah kelucahan ni. Oh my god, takut aku So, apa kita kata kalau nampak kat sini, kira dia menggunakan pen ataupun kita kata teknik yang betul lah. Tapi macam ni kita guna Jamboard kan? Agak susah ni apa dia? Buddhism, Advanced Studies. Maksudnya apa ni? Siapa nama? Yihang. Sutra. Emptiness. Oh, dia ada maksud yang tertentu lah ni. Okay, maksud dalaman. Sutra-sutra ni aku takut pula lah kan ya kan. Ayat sampai daripada sifu monyet itu. Okay. Terima kasih kepada semua yang memberikan saya apa kita kata. Okay, saya cuba ambil ni. Agak ini. Yang share dengan saya cara-cara menulis kaligrafi ataupun welcome to Brightness. Okay, what is this? Sudah. Ataupun nanti cikgu tengok balik lah. Kita pernah nak habis masa ni. Never mind. Right, sikit lagi Tadi saya cerita tadi terima kasih kepada Yihang, Leong Ho. Oh, bukan Yihang. Siapa tadi?
Chen. Yang Jongho tadi kan yang tulis terima kasih. Now kita pergi dekat ni, apa kita kata seni lukis dalam tamadun Cina pun, okey, seni lukis Yan Chang. Okey, terima kasih. Okey, dalam tamadun Cina seni lukis juga menggambarkan kita kata prosperity ataupun macam tuah dalam kehidupan yang mana dia perlu membawa kebahagiaan ataupun macam kekuatan dalam diri ataupun semangat, tenaga. Contohnya lah kalau kita nak bagi hadiah dekat orang, kita bagi macam dalam lukisan kita kan buah delima ni, so kalau orang tu kahwin, so nanti kita doakan anak dia banyak lah, macam dalam biji-biji delima ni kan ada banyak kan lepas tu ada juga bentuk macam pokok pine. So pokok pine ni adalah macam apa kita kata gambaran tentang kekuatan. Macam dalam bisnes kadang-kadang kita ada turun naik, macam kita ada banyak risiko, kita ada banyak macam halangan. So bila macam pokok pine ni bila kena tiup angin dia akan stand still. So kita kena kuat macam pokok tersebut. Ada juga orang bagi macam bambu. Macam contoh kan kalau kita dalam politik dan sebagainya, kadang-kadang ada macam orang nak bagi rasuah ke kan ataupun kita macam banyak unsur negatif yang datang, so kita kena kental kena kuat. Lepas tu unsur lain macam contoh ikan koi, itu prosperity lah kekuatan macam dragon, horse, burung phoenix dan sebagainya. Apapun dalam tamadun Cina, semua arts ni dia ada membawa satu elemen metafizik yang memberikan juga apa kita kata effect ataupun kesan terhadap perubahan pada jiwa dan juga manusia itu sendiri. Next ialah Feng Shui. Feng Shui ni saya dah bagi tahu juga sebelum ni, ada juga pelajar pentang. Dia bukan amalan karut, dia adalah gabungan antara Feng dan Shui, iaitu angin dan juga air, yang mana elemen ini berkait rapat dengan tenaga yang hadir pada jiwa manusia supaya dia lebih produktif, lebih aktif, lebih bertindak dengan baik agar kebahagiaan tu dapat dikecapi. Tapi dia bukanlah macam kalau kita believe lepas tu kita tak buat apa-apa. Dia satu motivasi lah basically kan. Takkanlah kita dalam satu ruang yang bersepah-sepah kita nak belajar pun tak tenang kan. Tempat kerja dengan situasi yang tak ada pengudaraan yang baik. So how to become a productive worker, right? Okay, perubatan dalam tamadun Cina berkait rapat dengan Taoism, Legalism, Buddhism, Confucianism dan antara pengaruh awal adalah zaman Chenong, zaman Huangti dengan Fuji. That's why ada cerita, diorang kata kalau yang cerita asal usul teh kan, dia cerita dongeng lah, dia kata Chenong lah yang antara pakar tabib Cina yang awal. Satu hari dia duduk bawah pokok dan dia masak air, lepas tu daun tu jatuh dan dia minum air tu dapat rasa segar, dapat ubat penyakit pula. Jadi diorang kata ini adalah daun teh. Maka dari situlah munculnya teh herba, teh olong zaman-zaman Chenong ni. Lepas tu perubatan lain macam contoh urut teta, urut tena, akupunktur, terapi diet, bekam, herba, akar-akar kayu, and of course lah dia punya senaman qigong dan tai chi chuan kan. And bukan sekadar orang Cina yang dapat mengaplikasikan perubatan tradisional, begitu juga kaum yang lain. Macam kat Malaysia kita nampak orang Cina, orang India, orang Melayu juga, diorang pergi je dapat rawatan alternatif dekat akupunktur Cina, urut teta. Sekarang banyak profesional dia banyak gila. Tapi kena hati-hatilah kalau macam tak ada license tu, takut juga kan. Nanti kita pun insurans tengok cover macam mana kan. Takut tersilap langkah atau benda kan. So ambil yang ada sijil dia kan. Next is interaksi dengan tamadun luar. Dengan India dalam penciptaan teknologi, lepas tu dengan China, dengan Islam adalah perkahwinan campur dengan hubungan diplomatik, dengan perdagangan. Lepas tu dengan tamadun Melayu pun sama, perdagangan, imigrasi dan hubungan diplomatik. Plus hubungan diplomatik yang terjalin antara tamadun Cina dengan tamadun Melayu telah menyebabkan keselamatan ataupun macam kekuatan bagi tamadun Melaka contohnya dijalin dengan baik ataupun dilindungi. Sebab tu dulu para mesyuara minta bantuan dari Cina, so dia hantar bunga emas, lepas tu Cina melindungi wilayah naungan Melaka daripada serangan Siam. Dan of course kemudian Cheng Ho telah menerima balik sambutan tu dengan memberi kunjungan balas di Melaka. And then berlaku perkahwinan raja dengan Puteri Hang Lipo.
And then lepas tu perdagangan juga berkembang dengan sangat baik lah. That's why diplomatik tu penting dalam interaksi antara tamadun. And last kali, relevansi tamadun Cina dekat Malaysia. So apa-apa sajalah tradisi yang ada dalam tamadun Cina, contoh tadi the kaligrafi, lepas tu apa dia, sistem tulisan semua kan, bahasa, and of course pakaian ke makanan ke semua yang dibawa tu turut diadaptasi oleh kaum yang lain kan. Tipulah Cina dengan India tak makan cucongpan, tak makan roti canai ke, roti canai pula, nasi ayam, all kind of meat kan. Okay, namakan antara apa nama makanan tradisi Cina. Contoh kita ada bak chang kan, ataupun kita panggil ketupat Chongzi. Sorry kalau saya salah eja. Yang ni masa pesta Duan Wu. So we have, okay, what is kuih bulan in Chinese? Give me the name. Class, you can type kat sebelah tu. What is kuih bulan in Chinese? Then what is, another one is kuih bakul. Thank you Liang Ho, that is Yu Bin. What is kuih bakul? Kuih bakul yang mana tu class? What is kuih bakul yang ni? Kuih bulan kita tahulah kan, kuih bulan yang ni kan. So kuih bakul tu yang dia macam dalam daun macam tu. What is in Chinese? Nian gao. So this is antara makanan-makanan tradisional tamadun Cina yang sebenarnya tak kaum lain pun makan. Kat sini dia disebut lagi tentang perkataan, iaitu yang pertama sekali hadir di alam Melayu adalah orang Hokkien. So dan membentuk orang-orang Baba Nyonya, dan dalam penggunaan bahasa Melayu, diorang juga terserap dengan bahasa-bahasa Hokkien. Ada yang formal, ada yang tidak. Tapi bagi saya komunikasi tak formal, tak ada masalah pun kalau kita nak bercakap campur-campur dengan bahasa etnik lain. Lu gua tu nampak kasar tapi kita rasa macam boleh rapatkan hubungan. Macam contoh, berak lah. Apek, nyonya, tauke, kongsi semua tu kan ada yang formal. Macam contoh kongsi kan, asalnya satu kelompok syarikat dalam orang Cina. Lepas tu dia jadi maksud share. Kongsi lah, saya berkongsi rumah dengan dia macam tu. Samsing pun ada dalam Dewan Bahasa Pustaka. Macam contoh hari ni terlalu banyak samsing jalanan. Orang jahat lah Amoy tak formal. Tauke tak. Apek pun tak. Nyonya yes, baba nyonya. Loceng, tongkang, beca, sempua, tanglong, cawan ada kata nama. Permainan congkak, mahjong, cukai, ceki. Macam cukai dulu permainan tapi hari ni kita panggil sebagai bayaran atau tax lah. Ceki kalau orang Kelantan, siapa tadi? Cie, mesti tahu. Kau ada main benda ni tak? Cap ceki. Mana dia? Thank you Chung Yi. Ada, kau main ke? Betul tak itu daun teruk? Kelantan panggil cap ceki. Is it? Cie? So this is bahasa Hokkien lah. Next is sempua, semua saya rasa kamu semua tahu. Saya tak main, pernah tengok kau budak baik. Sempua. Suka ambil masa budak kelas hari Jumaat kan. This is sempua. Okay, lain daripada tu. Jangan main lah ni congkak, mahjong, cukai, semua tahulah Pakaian, tocang, kek wah, cat gincu. Okay, mi suah, bakmi, teh, cincau, tauge, all kind of the foods here. Tahu, popiah, kuih pun dari bahasa Baba Nyonya. So kuih lah, kalau sebenarnya dia kuih, tapi orang Melayu panggil kuih. If you type pun, if you Google, so if you put kuih, then all the Hokkien punya makanan akan keluar. Which is kuih orang Baba Nyonya. But if you type kuih, so dia akan keluar yang orang Melayu dengan Baba Nyonya punya campur. But never mind, apa-apa pun kat Malaysia kita macam air batu campur, semua benda pun kita belasah je kan. That's why toleration in Malaysia adalah pada tahap yang sangat baik. Okay. Now, can you please on your camera everyone? So Cie, saya nak tanda ke tak attendance kamu ni? Boleh saya tanda tak attendance dia ni kawan-kawan? Cie? Thank you Jumin, dah buka pun muka. Tanda ke tak ni kawan-kawan? Cepat. Boleh ke saya tanda attendance Yong Cie? Saya nak tanda ke tak ni? Cepat. Kamu cakap, boleh tanda ke tak? Kalau kamu tak nak tanda, cakap jangan tanda cikgu. Kalau saya bagi tanda, cakap cikgu bolehlah tanda. Masuk pukul berapa Cie? Tunggu dia buka kamera. Cie kau buka kamera. Shen suruh kau buka kamera. Kalau aku tak tanda kat sini.
Kang saya jadi profesor yang B40 tu Kang. Tahu kan profesor B40 tu. Cik nasib baik adik kat sana. Kau masuk pukul berapa? Kau pakai apa? Pakai laptop ke? Kau pakai handphone? Kau masuk je pakai handphone. Kenapa kau tak beli laptop? Kau ada gelang dah. Okay. Saya tanda lah. Sebab dia buka kamera so saya tanda lah I hope you all tahulah cerita tu kan. Plus jangan viralkan lah lecturer kita. Kita pun jaga nama baik tak college Kalaupun lecturer tu kejam ke sebab dia buat tu ada tujuan dia. Kalau tak garang macam tu tak jadi apa pelajar Plus sebab nanti kita kat tempat kerja lagi jumpa macam-macam manusia. Chung Yi, are you okay Chung Yi? Macam nampak lain muka je Chung Yi. Sihat Chung Yi? Tester positif. Oh ya ke lah, kesiannya dia. Habis kenapa datang kelas? Kau tengok Chung Yi, dia sakit, dia datang juga. Tak apa. You take rest well okay? Okay. Take a good rest. And every one of you also please stay safe. Makanlah semua ubat-ubat yang kuat. Bye everyone. Thank you. Bye. Bye.